A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 9. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 7 kan? 7 ha? Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap perjumpaan dengan kami dan mereka redha dengan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat, dan mereka rasa tenang dengan kehidupan dunia, dan mereka itu lalai daripada ayat-ayat kami. Pengajarannya pertama, belum ke? Jadi ayat lepas, minggu lepas kita belajar berapa ayat? 4. 4. Okey, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Maksudnya, dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat-tempat terbit bulan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hari dan bulan. Tidak Allah ciptakan semua itu melainkan dengan kebenaran. Dia menghuraikan tanda-tanda kebesarannya khusus untuk kaum yang berilmu. Pengajarannya, antara kebesaran dan rahmat Allah, kepada hambanya dengan mencipta matahari yang menerangi siang hari untuk memudahkan manusia mencari rezeki, dan menjadikan bulan yang cahayanya tidak terang
untuk memudahkan manusia tidur dan berehat. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang dicipta oleh Allah daripada sebesar-besar langit dan sekecil-kecil makhluk yang halus melainkan semuanya ada kebaikan dan maslahat untuk manusia. Yang ketiga, hanya manusia yang berilmu dan berakal waras sahaja yang akan mengetahui dan mengenali kebesaran dan rahmat Allah dan akhirnya akan sentiasa mentaati perintah-perintahnya. Okey, ayat yang ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Maksudnya, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang dan apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi, pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa. Pengajarannya, nikmat yang paling besar daripada semua ciptaan Allah sama ada di langit atau di bumi ialah bila manusia dapat mengenali Allah melalui ciptaan-ciptaan tersebut. Kerana hanya mereka yang mengenali Allah sahaja yang akan sentiasa takut dan bertakwa kepadanya. Please.
Depan kosong lagi. Depan kosong. Yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Okey, ayat 7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan mereka redha dengan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat, dan mereka rasa tenang dengan kehidupan dunia, dan mereka itu lalai daripada ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Kita sekalikan, ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah tempat tinggal mereka neraka Jahannam, disebabkan apa yang bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan. Pengajarannya, pertama, antara punca manusia tidak kenal dan cintakan kehidupan akhirat, antara punca manusia tidak kenal dan tidak cintakan kehidupan akhirat ialah mereka tidak mengenali Allah dan tidak mentadabbur ayat-ayatnya. Yang kedua, sesiapa yang mencintai dunia dan puas dengannya, sudah pasti dia tidak akan mencintai akhirat. Yang ketiga, punca utama manusia tidak bahagia ialah kerana mereka sentiasa disibukkan dengan dunia dan keseronokannya dan melupakan punca kebahagiaan manusia
iaitu hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang puas dengan kehidupan dunia, maka balasannya dia akan kekal dalam kehidupan neraka. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Ayat 9. Kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau sebelum ayat yang lepas Allah menceritakan tentang kebesarannya, tentang rahmat Allah yang menciptakan langit, mencipta bumi, mencipta matahari, bulan, dan menguruskan segala apa yang di langit dan di bumi. Maka lepas itu Allah menceritakan keadaan manusia di dunia. Keadaan pertama ialah keadaan orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak percaya akan berjumpa Allah, tidak percaya pada hari kebangkitan. Dan mereka ni puas dengan kehidupan dunia. Maka balasan mereka ialah neraka. Maka ayat malam ni Allah cerita yang bertentangan. Biasanya kalau kita perasan, kalau kita baca Quran, bila Allah cerita ahli neraka, lepas tu Allah akan cerita ahli syurga. Kalau Allah cerita orang bertakwa, lepas tu Allah cerita orang kafir ataupun munafik. Dia terus lah. Jadi sama dengan ayat ni, ayat 8 Allah cerita pasal keadaan orang-orang kafir di dunia dan balasannya. Maka terus ayat ke-9 Allah cerita yang sebaliknya, iaitu keadaan orang yang beriman. Jadi kenapa lepas cerita orang beriman terus orang kafir? Cerita tentang surga terus cerita tentang neraka. Dia tak ambil jarak beberapa ayat, tapi terus. Jadi seimbang. Jadi daripada sini sebenarnya Al-Quran ialah kitab tarbiyah. Quran kita nak mendidik jiwa supaya jangan terlalu, kalau cerita pasal neraka, jangan terlalu sampai takut, kecewa sampai tak nak beramal. Maka datanglah cerita yang positif, iaitu cerita tentang surga. Dan kalau Allah cerita pasal surga, jangan terlalu yakin sehingga syok sendiri. Maka datang pula cerita. Jadi akhirnya iman kita seimbang antara takut dan mengharap. Dan daripada situ kita akan ada peningkatan dari segi iman dan amal soleh. Ini Allah cerita dalam dua ayat. Ada yang Allah cerita pasal ahli syurga, ahli neraka dalam satu ayat je. Kita tak akan jumpa dalam apa-apa kitab yang cerita dua keadaan dalam dua ayat ataupun dalam satu ayat, melainkan Al-Quran. Nanti saya tunjuk ayatnya. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh. Okey, banyak kita jumpa ayat. Bukan satu, dua, bukan 10, mungkin beratus. Yang mana bila Allah sebut beriman,
Allah akan sertakan amal soleh. Contohnya dalam surah yang pendek, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Jadi kenapa bila sebut amanu ada wa amilus solihat? Apa sebab? Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak beritahu iman tu bukan sekadar pengakuan, bukan sekadar sebut di lidah, aku telah beriman. Bukan. Iman mesti ada bukti, dan buktinya ialah amal soleh. Kata definisi dia, iman ialah ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Iman ialah apa yang menetap dalam hati dan disahkan oleh amalan. Berapa ramai yang mengaku beriman tapi tidak ada bukti. Jadi Allah sertakan amal soleh sebagai inilah sebenar hasil iman kamu. Makna apa? Kalau tak ada amal soleh, jangan bercakap. Tapi ada tak yang terbalik? Ada tak yang terbalik? Dia ada amal soleh tapi tak ada iman? Ada. Siapa? Ada ke tak ada? Ada. Abdullah bin Ubay, ada tak amal soleh? Ada tapi tidak ada iman. Dan ada tak yang terbalik? Ada iman tapi tak ada amal soleh? Ada juga. Siapa? Ada iman tapi iman yang macam Abu Talib. Abu Talib beriman tak bahawa Allah tu pencipta langit dan bumi? Abu Talib beriman tak bahawa Muhammad tu adalah benar? Dan Abu Talib beriman tak bahawa Islam tu adalah agama benar? Tapi dia sebenarnya tak beriman sebab tidak ada amal soleh. Okey. Satu. Yang kedua, amal pula bukan sebarang amal. Hasil daripada iman bukan semua jenis amal. Amal yang disahkan dan membuktikan dia beriman ialah hanya amal saleh. Apa amal soleh? Amal soleh pastilah. Sebab kita beramal untuk siapa? Untuk Allah. Bila untuk Allah, pastilah ikut syarat Allah, kan? Bukan ikut syarat kita, bukan ikut syarat tok guru kita. Kita beramal untuk Allah. Mana boleh pandai-pandai? Mestilah yang Allah redha. Apa amalan soleh yang Allah redha? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu cintakan aku, ikut Nabi. Jadi amal soleh ialah ikut Nabi. Kalau bukan ikut Nabi, itu bukan amal soleh. Walaupun 1 juta manusia kata soleh, tapi tak sama dengan Nabi, bukan soleh. Saya pernah sebutkan Nabi Ibrahim AS, bila Nabi Ibrahim nak beramal pun dia minta kepada Allah, walaupun dia adalah seorang Nabi. Dia tak mereka-reka. Contoh dalam surah apa? Rabbana arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surah Baqarah kan? Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, arina, tunjuklah kami. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, tunjukkan kami. Tunjukkan apa ni? Manasik. Kita biasa dengar manasik haji kan? Manasik ni daripada perkataan nusuk. Nusukun. Nusukun biasa dengar? Biasa? Tak pernah? Nusuki? Nusuki pernah? Inna salati wa nusuki. Jadi manasik tu daripada nusuk lah. Sesungguhnya solatku dan nusuki, ibadatku secara keseluruhan. Solat khusus, nusuk umum. Jadi semua solatku dan ibadatku lillah, kan? Jadi Nabi Ibrahim AS bila nak melakukan kerja haji dan apa ibadat, dia minta kepada Allah, tunjukkan aku cara beribadat. Walaupun dia seorang Nabi. Kalau dia Nabi, dia boleh tak reka-reka sendiri? Boleh. Boleh.
Tapi dia tak reka, dia minta pada Allah. Begitu juga banyak kita tengok Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar nak berdoa, Abu Bakar ni seorang sahabat Nabi yang terbaik. Dan dia adalah sebagai khalifah Rasulullah. Dan dia adalah dijamin ahli syurga. Tapi bila nak berdoa, dia minta kepada Rasulullah. Satu masa dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar pada aku satu doa untuk aku baca dalam salat. Apa doa tu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Abu Bakar, orang Arab, sahabat Nabi, ahli syurga pun bila nak berdoa tanya Nabi, boleh tak mereka? Sebab apa? Kenapa dia minta dengan Rasulullah? Sebab dia tahu dia beribadat untuk Allah, dan ibadat yang paling Allah redha ialah yang Nabi buat. Sebab Nabi diutuskan untuk apa? Untuk bagi contoh ibadat yang terbaik kepada manusia. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, bila 10 akhir Ramadan kan, Aisyah tanya apa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kebetulan malam tu itu kada, apa pada aku buat? Aisyah boleh tak nak reka-reka? Alah, benda ni tak payahlah tanya Rasulullah, menyusahkan je. Kan, aku pun isteri Rasulullah kan. Lagi pula nak doa je, bukan ibadat besar pun. Itu pun dia tanya Rasulullah. Dan doanya apa? Pendek, simple je. Itu nak begitu ketaatan para sahabat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal soleh mesti selari dengan sunnah Nabi. Okey? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian apa dia dapat? Yahdihim akan memberi hidayah kepada mereka. Siapa? Rabbuhum. Rabb apa mana? Pencipta mereka. Allah tak sebut yahdihimullah. Biasa tak yahdihimullah dengan yahdihim rabbuhum? Biasa tak? Bukankah Allah itu Rabb, dan bukankah Rabb itu Allah? Nampak macam sama kan? Kenapa Allah tak guna lafaz Allah? Apa maksud dia? Allah nak bagi tu yang layak memberi hidayat ni siapa? Orang yang bersifat Rabb, pencipta. Kalau Allah ni hanya makna dia Tuhan yang disembah. Tapi kalau Rabb makna dia pencipta. Jadi yang betul-betul layak memberi hidayat pada kamu pastilah yang mencipta kamu. Jadi kalau nak dapat hidayat, cari daripada siapa? Carilah pada Allah, sebab Allah saja bagi hidayat. Tapi sekarang ramai tak cari hidayat daripada orang lain? Kan? Ada juga cari hidayat daripada mimpi. Jadi hidayat hak Tuhan. Inna alaina, cuba sambung. Inna alaina, sambung. Sepatah aja. Inna alaina lal huda. Kemudian wa inna alaina lal huda wa inna apa dah? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Okey, surah apa ni? Al-Lail. Okey, cuba terjemah. Inna, sesungguhnya, alaina, ke atas kami, lal huda. Tengok kalau kita belajar bahasa Arab, ada berapa harfu taukid? Satu, inna. Yang kedua, lam.
dua penegasan. Sesungguhnya ke atas kami pasti petunjuk. Apa maksud dia? Dia bahasa Arab ni, ala tu menunjukkan wajib. Sesungguhnya wajib ke atas kami bagi petunjuk. Maknanya kalau kamu tak dapat tu, kamu tak cari. Kalau kamu cari, wajib kami bagi. Itu makna Allah. Semua yang tak dapat hidayah bukan sebab Allah tak bagi, tapi sebab mereka tak dapat. Sebab Allah kata, siapa yang minta, wajib kami bagi. Walaupun sebenarnya tak wajib pun. Tapi seolah Allah mewajibkan benda tu untuk diberi pada siapa yang meminta. Kemudian, wa inna lana, dan sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Akhirat, ula tu dunia. Dia sebenarnya ikut susunan tak? Akhirat wal ula. Ikut susunan ke terbalik? Sepatut yang mana dulu? Wa inna lana lal ula. Jadi betul tak ayat ni? Betul lah, sebab ayat Quran kan. Tapi kenapa Allah terbalikkan? Allah nak betulkan cara kita berfikir. Sebab yang kita ada fokus, yang kita ada habis masa, yang sana kan. Allah sebut ni, yang ni, yang aku nak bagi ni yang kekal. Jadi bagilah masa lebih untuk cari yang akhir, yang kekal. Dan di sini, kalau ke atas ni Allah nak bagi tahu, kalau kamu cari hidayah, wajib aku bagi. Mesti kamu dapat. Yang bawah pula, Allah nak bagi tahu apa? Kalau kamu nak dunia, dunia milik aku. Kalau nak akhirat, akhirat milik aku. Jadi kalau kamu nak dua-dua, cari siapa? Cari Allah. Kalau kamu cari dunia, kamu dapat. Kalau kamu cari akhirat, kamu akan dapat dunia dan akhirat. Kalau kamu cari dunia melalui manusia, kamu akan terlepas dunia dan akhirat. Jadi carilah hidayah dan juga akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian bila beriman dan beramal soleh, Tuhan kamu akan bagi hidayah. Di situ apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Setakat tu. Hujung tu Allah begitu, Allah akan bagi hidayah kan? Apa sebab? Apa punca? Beriman dan beramal soleh. Jadi kalau nak hidayah, pastikan kamu beriman dan mesti ada amal soleh, dapatlah hidayah. Bahkan Allah sebut kepada siapa ni? Pemuda Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Cuba terjemah. Innahum, sesungguhnya mereka, Allah nak puji. Tengok, Allah nak puji orang biasa ni, bukan para nabi, bukan para sahabat, tapi fityah. Apa yang menyebabkan Allah puji pemuda ni? Apa kelebihannya? Mereka adalah pemuda yang satu, beriman. Bila beriman, apa Allah buat pada mereka? Kami tambah hidayat. Yang sana Allah bagikan, ya ni. Sebab tu kata ulama, kewajipan kita beda untuk dapat hidayat. Beriman je. Yang baki tu Allah nak bagi hidayat ke nak tambah, serah pada Tuhan. Kerja kita beriman, kerja Allah bagi dan tambah hidayat. Bila kita tak bertambah hidayat pun cek kat sini, iman kita mungkin tak betul kan, mungkin ada ragu-ragu. Okey, kemudian biimanihim, dengan iman mereka, ada dua maksud. Siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan apa? Beri hidayat pada mereka. Allah tegaskan, Allah bagi hidayat pada mereka dengan sebab apa? Dengan sebab keimanan mereka. Macam Allah ulang, tadi dah ada iman. Allah tegaskan lagi, punca Allah bagi hidayat sebab kamu beriman. Dan sebaliknya, punca kamu tak dapat hidayat
Sebab tak beriman je. Okey, tajri. Tajri fi'il apa ni? Fi'il? Apa tanda dia? Tak. Kalau fi'il mudhari' nak terjemah apa? Sentiasa. Beza sungai di surga dengan sungai kat dunia. Salah satu beza apa? Sungai di surga mengalir sentiasa. Sentiasa mengalir min tahtihim, dari bawah mereka. Apa maksud bawah mereka ni? Bawah mana ni? Ha? Apa dia? Rendah kat mana tu? Oh, surga tinggi. Lepas tu sungai duduk kat mana? Bawah-bawah istana tu. Dia kenapa Allah sebut? Allah boleh je cukup dengan dalam surga ada sungai mengalir. Cukup je. Tapi Allah sebut lagi mengalir di mana. Tempat mengalir pun Allah sebut, iaitu di bawah. Mesti ada sebab. Kita kalau ada sungai kan, ada 1 kilometer dengan rumah kita pun kita dah seronok kan. Lepas tu kalau lagi dekat, lagi seronok. Kalau depan rumah, lagi seronok. Kalau bawah rumah, lagi seronok. Bila bawah rumah, makna sungai tu kepunyaan siapa? Kita. Jadi Allah nak bagi tahu seronoknya ada sungai. Pertama, sentiasa mengalir. Yang kedua, bawah. Ulama mengatakan bawah tu ada 2 maksud. Pertama, bawah istana. Yang kedua, bawah pokok-pokok depan istana kita. Okey. Kalau bawah istana kita, macam mana kita nak mandi? Macam mana nak mandi? Oh, tak payahlah buat lubang. Ni bukan kat dunia perlu lubang ni. Mungkin dia pakai remote ke? Tekan remote terbuka kan? Tak. Pakai remote pun susah. Terlintas je mungkin terbuka. Okey, kemudian anhar. Anhar ni satu ke berapa ni? Sungai-sungai. Kalau satu nahrun. Satu sungai nahrun. Kalau banyak anhar. Tengok di sini Allah sebut banyak, tapi Allah tak sebut berapa. Di tempat lain Allah sebut berapa dan apa jenis sungai itu. Supaya apa? Supaya kita berlomba, berebut nak dapat. Sebab sungai tua yang keruh pun kita berebut musim cuti. Kan? Ini sungai apa ni? Siapa tahu berapa jenis dan apa jenisnya? Ha? 4 jenis apa dah? Susu, madu, arak, air biasa je, air mineral. Surah apa ni? Surah Muhammad ayat ingat nama sungai, nama ayat tak ingat. Cuba buka surah Muhammad ayat 15. Ayat 15. Ini 12. Okey. Tengoklah punya panjang Allah cerita pasal sungai kan. Tapi ramai tak perasan. Asyik cari sungai, gombak je. Masalul jannah. Masalu apa dia? Perumpamaan ataupun contoh. Al-jannah, syurga. Allati, yang wa'idal muttaqun, yang tengok Allah terus sebut sungai ni bukan untuk semua orang. Jadi jangan perasan. Dijanjikan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa aja.
Okey. Apa ciri-ciri takwa? Sebelum kita sebut nama sungai tu. Boleh tak ciri-ciri takwa? Bahawa kita boleh berangan-angan. Kalau ada lah. Buat apa yang Allah suruh. Lagi? Itu ciri-ciri biasa sangat tu. Orang kampung bercakap ciri tu. Ha? Allah sebut dalam surah Ali Imran kan 135. Pertama sekali, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang suka infak ketika senang dan susah. Ramai boleh infak ketika senang, ketika susah kedekut. Sebab dia susah. Tapi takwa, ada banyak dia bagi banyak, ada sikit dia bagi sikit. Yang kedua, al-kazimin al-ghaiza, boleh kontrol marah, boleh lawan marah. Allah tak sebut solat sebab ramai yang solat tapi tak boleh kontrol marah, boleh tahan marah. Yang ketiga, wal afina anina, suka memaafkan orang. Sebelum orang minta maaf, dia dah maafkan, tak ada sifat dendam. Yang keempat, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Bila dia buat dosa, terus bertobat dan tidak kekal dalam dosa. Manakala kekal dalam dosa, belum muttaqun. Empat kan? Satu, infak ketika senang dan susah, tahan marah. Yang paling suka apa dia ni? Dia sebenarnya semakin sukar. Mula-mula nak infak ketika senang dan susah, sukar. Yang kedua, tahan marah, lagi sukar. Yang ketiga, lagi sukar. Ada orang boleh tahan marah tapi tak boleh maaf. Saya tak marah awak tapi saya tak boleh maafkan. Dan yang paling sukar apa dia? Nak berhenti buat dosa on the spot dan jangan ulang. Okey. Dan Allah juga sebut dalam surah Az-Zariyat sifat orang bertakwa. Kanu, tambah yang kelima, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidur sikit malam, tidur sikit dan bangun malam. Bangun buat apa ni? Bukan tengok bola. Kemudian di hujung tu, dia solat malam lama, kemudian di hujung dekat waktu sahur, wa kanu bil ashari yastaghfirun, minta ampun. Cukup 6 kan? 6 Ada lagi, tapi tak apalah, nanti Fras pula kan, takut tak boleh. Okey, kalau ada 6 ni, kita berangan-angan. Fiha, dalam surga yang dijanji kepada orang bertakwa, anhar, ada sungai, mimma'in, dari air, ghair asinin. Biasa, air itu biasa, tapi yang luar biasa pada ghair asinin, air yang tak akan pernah keruh. Air kat dunia kita letak dalam botol kan, 4-5 hari akhirnya keruh. Simpan dalam peti, lama-lama akan keruh. Tapi air ni 1000 tahun, 1 juta tahun tak akan keruh. Satu. Yang kedua, wa anharun, dan sungai, min laban, dari susu. Dan susu bukan sembarang susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tak berubah rasanya. Semua Allah sebut susu macam kat dunia, tapi bila lepas tu tak sama. Susu kat dunia berubah tak rasanya? Ada tak tarikh luput kan? Dua. Yang ketiga, wa anharun, sungai min khamrin, daripada arak. Bila sebut arak, kita bayangkan apa? Mabuk kan? Maka Allah terus sebut lazzatin, lazat. Arak kat dunia lazat tak? Tak pernah. Jadi Allah terus beritahu arak kat akhirat lazzatin, lazat. Bahasa Arab tu. Lazat untuk siapa ni? Lisyaribin, untuk orang yang minum. Bila minum, lazat, tak pening, tak mabuk dan tak hilang akal. 3.
Yang keempat, wa anharun, dan sungai min asal, madu. Madu apa ni? Madu Yaman ke? Madu madu surga. Dan madu tu, bila sebut madu sama kat dunia, maka Allah sebut satu sifat yang tak mungkin sama, iaitu musaffa. Musaffa apa makna? Yang diproses. Ini berapa sebotol madu ni? Ada kat dapur tu, ada madu kan, tapi RM80 100 kan. Ada yang satu botol 300. Yang ni berapa botol ni? Bukan berapa botol, sungai-sungai ni. Dan jadi hak milik kita 24 jam. Berapa jenis sungai? 4. Kenapa Allah cerita semua ni? Kenapa bagi sampai 4 sungai? Kemudian duk mengalir bawah pula. Kenapa? Kalau kita pergi waktu cuti kan, pergi mana-mana sungai, penuh orang. Walaupun tempat tu sempit, keruh, sampah banyak kan, serabut, panas, tempah juga. Yang ni jadi hak milik peribadi dan kekal, tak payah tempah, tak payah tunggu cuti. Tak heran pun. Betul kan? Pasal apa? Ada masalah akidah. Nanti saya sebut cara orang beriman berfikir dengan cara orang kafir berfikir. Dia dua je. Cara beriman, cara kafir. Tak ada yang ketiga. Okey, kemudian Allah sebut walahum, apa lagi? Nikmat dalam syurga. Dan itu minuman. Takkan tak ada makanan? Ada. Walahum fiha, dan bagi mereka fiha dalam syurga min kulli samarat, dari semua jenis buah-buahan. Kenapa bila sebut makanan dalam syurga Allah sebut buah-buahan? Allah tak sebut nasi ke, roti ke, capati ke? Kenapa? Buah tu makanan kemewahan. Tak, kita kalau KFC dengan Apple, kita nak yang mana? KFC? Tak lapar? Oh, di syurga tak lapar? Tak lapar makan buat apa? Dahaga pun tak. Dia sebenarnya makanan yang kita makan kat dunia bukan sebab sedap. Nasi, roti bukan sedap kan? Buktinya apa? Kalau nasi tu sedap, cuba makan nasi saja. Tak sedap. Dia sedap sebab apa? Ada lauk kan? Tapi kita terpaksa makan sebab itu makanan asas. Kalau tak makan boleh mati. Tapi di syurga, dia bukan lapar. Bila bukan lapar, dia tak perlu makanan asasi. Dia hanya perlu makanan yang melazatkan. Apa dia makanan yang melazatkan? Bukan nasi, bukan capati, buah-buahan. Kan? Betul? Dan kulli samarat, berapa jenis buah tu? Semua jenis buah. Wa fiha ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tad'un. Allah bagi dua. Satu yang kamu minta, yang kedua yang kamu teringin. Yang minta dapat, yang teringin je, terlintah, zat dapat. Okey, dan nikmat yang paling besar apa dah? Wa maghfiratun min rabbihim. Keampunan daripada Tuhan mereka. Kemudian Allah tanya soalan, kaman huwa khalidun? Ni orang yang dapat nikmat-nikmat ni, syurga, sungai, buah-buahan, adakah sama seperti orang yang khalidun? Khalidun apa dia? Orang yang kekal finnar. Sama tak? Tak sama. Wasuku, suku apa dia? Dan yang kekal dalam neraka ni bukan setakat kekal dalam neraka, tapi mereka diberi minum ma'an, air hamiman. Kita dah belajar sebelum ni. Air panas yang mendidih. Dan bila minum faqatta'a, memutuskan am'a'ahum, segala isi perut. Sama tak? Yang ni air sungai, madu, laban, arak. Yang ni air panas mendidih, masuk neraka, minum putus. Sama tak? Semua orang jawab tak sama. Tapi kenapa Allah tanya?
Allah tahu tak orang akan jawab tak sama? Orang tahu tak? Allah tahu kan? Kalau Allah dah tahu, kenapa tanya soalan yang memang jawapan sudah diketahui? Faham soalan? Bukan soalan Allah, soalan saya. Faham? Kenapa Allah tanya soalan yang manusia, Allah tahu manusia akan jawab tak sama, tapi Allah tanya juga. Sebab akhirnya manusia akhirnya pilih yang mana? Dari segi realiti kehidupan, akhirnya dia pilih arak, madu, laban ataupun air panah mendidih. Akhirnya otak tak betul. Jadi Allah kata cubalah berfikir. Sangat-sangat beza. Kenapa masih pilih yang ni? Kan? Yang tak salat pilih yang mana? Air panas. Yang buka aurat pilih yang mana? Yang bercakap bau pilih yang mana? Yang ambil rasuah. Kan? Oh, dekat pilihan raya ni. Okey. Mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana? Fi jannatin. Dalam syurga an-na'im. Tengok Allah sandarkan syurga kepada na'im. Apa makna na'im? Yang penuh nikmat. Kenapa Allah sandarkan syurga kepada na'im? Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu, kalau kita baca tafsir, kita biasa sebut nikmat kat dunia kan, tapi nikmat kat dunia tak sama kat di akhirat. Nikmat dunia, contohlah kita makan. Kita makan kan, berapa minit kita rasa nikmat? Sekejap. Itu pun kat mana? Kat lidah sekejap kan? Lepas tu setengah jam buang kan? Buang. Kadang-kadang mulut rasa sedap tapi hati ni rasa sakit. Sebab apa? Tak cukup. Betul. Kuat tak cukup. Lepas tu kata nak bawa lah banyak kan? Sakit hati ni. Mulut dah sedap kan? Tapi, contoh kita nikmat duduk dalam aircon kan? Sejuk. Badan kita okey dah, tapi dengar orang bising, sakit hati tak? Ya Allah, Allah nak begitu nikmat dalam syurga, nikmat zahir dan batin. Fizikalnya rasa nikmat, hati pun gembira. Susah kita nak dapat dua-dua masa kat dunia. Hati gembira, fizikal pun rasa nikmat. Betul kan? Susah nak dapat. Tapi Allah begitu, nikmat dalam syurga, kalau zahir gembira, hati lagi gembira. Allah sebut apa dalam surah Al-Insan? Dua-dua. Dalam hati gembira, fizikal pun gembira. Walaqahum nadratan wa surura. Surah Al-Insan. Cuba. Ayat 11. Okey. Cuba tengok terjemahan. Walaqahum Allah. Sebelum tu apa doa dia? Doa Al-Abrar sebelum ayat ni. Tengok doa dia pada inna nakhafu rabbina inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Al-Abrar, sifat mereka kat dunia, tengok inna nakhafu, sesungguhnya kami sentiasa takut, min rabbina, daripada Tuhan kami. Apa yang kami takut? Yauman, hari yang abusan, semua orang bermasa muka, abasa wa tawalla. Bila ni? Akhirat. Qamtarira, berkerut. Jadi Al-Abrar masa kat dunia sentiasa takut pada hari pembalasan. Menyebabkan apa? Dia suka bagi yut'imun at-ta'am, bagi makan pada orang miskin, pada tawanan, pada anak yatim. Sebab apa? Duk fikir pada hari yang
kebanyakan manusia bermasam muka. Tengok apa yang Allah balas pada mereka. Walaqahum, Allah gantikan mereka disebabkan mereka takut kat dunia. Allah gantikan mereka dengan nadratan. Nadratan apa dia? Muka berseri. Wasurura, hati gembira. Dua-dua sekali. Nadrah, muka berseri. Surura, hati. Kita kat dunia kadang-kadang nampak suka kan muka berseri tapi hati geram je. Ataupun terbalik, hati gembira, muka tak berseri. Di akhirat dua-dua, nadratan wa surura. Okey. Jadi kesimpulan daripada ayat 9, apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Nak dapat hidayah kena beriman dan beramal soleh. Dan lebih penting, lebih besar daripada itu, nak dapat jannatun na'im mesti beriman dan beramal soleh. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, kalau yang ayat yang lepas, siapa tak beriman dengan akhirat, siapa tak berharap untuk jumpa Allah, tempat balasannya neraka. Sebaliknya, siapa yang beriman, percaya pada hari akhirat, beramal soleh, tempatnya balasannya surga. Simple je. Simple je. Cuba buka surah Muhammad ayat 12. Okey. Hari ini Allah sebut dua golongan manusia dalam satu ayat je. Dalam satu ayat. Cuba kita terjemah. Innallah, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasukkan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Asasnya mesti beriman. Kemudian apa bukti dia beriman? Wa amilus solihat, beramal soleh. Allah masuk ke mana? Jannatin, surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Satu golongan. Golongan kedua dalam ayat yang sama, wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yatamatta'una. Apa dia tamattu'? Haji tamattu' kan? Apa makna haji tamattu'? Bersenang-senang. Orang-orang kafir yatamatta'. Tengok Allah sifatkan orang kafir. Satu kafir, yang kedua matlamatnya apa dia? Seronok je. Dan Allah guna fi'il apa ni? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Ini panggil orang kafir. Dulu, kini, selama-lama seronok je matlamat hidup. Kemudian Allah buat contoh lagi. Lepas seronok apa dia? Wa ya'kulun. Mereka makan seronok. Kita pun tak faham. Allah buat contoh. Kama ta'kulu al-an'am. Macam mana orang kafir seronok dan makan tu? Macam mana? Sebagaimana makannya binatang ternak. Binatang ternak, dia makan, lepas makan seronok tak? Lepas seronok makan lagi. Lepas makan ada beza tak? Tak ada. Dan akhirnya kemuncaknya wannaru, neraka, maswan lahum, tempat tinggal orang kafir. Sebab apa? Sebab tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Yang ada ialah tamattu' dan makan seronok. Okey. Sebab tu Allah sebut orang beriman kalau makan, lepas makan dia buat apa? Ataupun masa makan. Zikir. Masa tak makan pun tak zikir, masa makan zikir. Tak, Allah kata falyanzuril insanu ila ta'amih. Orang beriman perhati makanannya. Dari mana asal makanan, siapa yang cipta, bagaimana boleh jadi macam tu. Sehingga dengan makan pun menambah keimannya. Tapi orang kafir lepas makan ataupun masa makan, dia fikir tak macam mana makan tu boleh sampai depan mata dia? Tak. Samalah kalau kambing makan, lepas makan dia fikir tak macam mana rumput tu boleh warna hijau? Dia fikir tak? Samalah. Jadi Allah kata orang kafir dengan
Binatang ternak lebih kurang. Beza dengan kita beda. Kita beriman dan beramal soleh. Okey. Tengok cara berfikir manusia yang kafir dengan manusia beriman. Cuba buka surah Al-Qasas. Ayat 79. Okey. 79 dan 80. Cuba terjemah. Fakharaja. Maka kharaja apa dia? Keluar. Siapa keluar ni? Qarun. Allah rakam kisah Qarun. Yang Allah bagi harta yang banyak kepadanya. Ala qaumihi, kepada kaumnya. Fi zinatihi, dalam perhiasannya. Sebab dia kaya, mewah. Dengan pakaiannya, dengan kenderaannya. Kemudian lepas dia keluar dengan kemewahannya, qala allazina, telah berkata, allazina yuriduna, orang-orang yang ingin al-hayatad dunya. Bila tengok Qarun dengan kekayaannya, maka orang yang tengok tu teringin. Dia kata apa? Ya laitalana, alangkah baiknya bagi kami mislama utiya Qarun. Alangkah baiknya bagi kami kalau kami diberi seperti apa yang diberi kepada Qarun. Pemikiran siapa tu? Orang kafir. Innahu, kata orang ni, innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun itu mempunyai nasib yang hebat. Sebab tu kalau boleh aku nak jadi macam dia. Okey. Tengok sekarang Allah rakam pemikiran orang beriman. Bila tengok benda yang sama, Allah kata waqala allazina utul ilma, dan berkatalah orang yang diberi. Ini asas orang beriman. Asas orang beriman apa dia? Ilmu. Ini yang membezakan. Bila ada ilmu, dia tahu beza mana yang kekal, mana yang sementara. Telah berkatalah orang yang diberi ilmu, wailakum. Wailakum apa dia? Celakalah kamu. Dia kata pada siapa ni? Orang yang nak jadi macam Qarun tu. Celakalah kamu, sawabullah. Balasan Allah, pahala ganjaran Allah, khairun. Jauh lebih baik, liman amana. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha, dan tidak akan mendapatinya. Mendapati apa ni? Ganjaran pahala tu, kecuali orang yang sabar. Nampak tak perbezaan cara pemikiran? Orang beriman tengok dunia dengan orang tak beriman tengok dunia. Beza kan? Jadi akhirnya yang ramai tertipu dengan dunia ialah orang apa ni? Yang tidak ada ilmu. Akhirnya habis masa dia kejar benda yang dia akan tinggalkan. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Okey, setelah masuk syurga, da'wahum. Allah kata da'wahum. Da'wahum mana? Doa mereka, seruan mereka. Doa siapa ni? Ahli syurga yang beriman dan beramal soleh. Fiha, dalamnya. Subhanaka. Subhanaka, Maha suci. Maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Apa maksud ni? Bila ahli syurga yang beriman dan beramal soleh masuk syurga, apa doa mereka? Doa mereka ialah
subhanakallahumma. Subhanaka ni makna at-tanzih, mensucikan Allah, iaitu Allah maha suci daripada segala kekurangan, kelemahan, keaiban. Dan Allah tu makna dia menyeru. Doa ni sebenar nida, ya Allah panggil, kemudian talab, minta. Tapi dalam doa ni subhanakallahumma ada tak permintaan? Ada tak minta? Kita kat dunia kan subhanakallahumma, lepas tu ada minta sesuatu. Tapi dalam doa ni ada tak permintaan? Tak ada. Kenapa tak ada minta? Dalam surga tak perlu minta, terlintas je dapat. Sehingga kan dalam tafsir mengatakan subhanakallahumma ni dia macam nafas. Sebagaimana ahli surga bernafas, begitulah keluar perkataan subhanakallahumma, subhanakallahumma. Bukan permintaan, tapi lebih kepada zikir. Lebih kepada zikir. Oh, saya lupa nak sebut. Cuba bagi hadis tu. Pasal hadis ahli surga tu. Yang awal. Keluar. Okey. Ini antara nikmat ahli syurga yang disebut dalam hadis. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah berkata, sami'tu. Cuba terjemah sami'tu. Aku telah mendengar daripada Nabi SAW yaqul, berkata, inna, sesungguhnya ahlul jannah, ahli syurga, ya'kuluna, fa'al mudhari', mereka sentiasa makan, fiha dalamnya, wa yashrabuna, dan mereka sentiasa minum. Berapa lama, berapa kali sehari dia makan minum? Sentiasa. Sebab apa? Dia tak akan berhenti. Sebab tak kenyang. Tak kenyang dan tak lapar. Kita makanan sedap, tapi kalau bila dah kenyang berhenti tak? Kadang-kadang kita makan tak sedap, dah kenyang, orang bawa makanan sedap, kita kutuk dia, kenapa bawa lambat kan? Tapi dalam syurga kita boleh makan tanpa henti. Kemudian wala yatfiluna, dan nikmat ni dalam syurga. Apa dia yatfiluna? Mereka tidak akan meludah. Nikmat tak? Kalau makan sikit kena ludah, makan sikit kena ludah. Dalam syurga tak ada meludah. Wala yabuluna, dan mereka tidak kencing, sikit pun tak kencing. Kadang-kadang kita nak makan, nak minum, fikir 10 kali kan. Sebab apa? Malah nak pergi tandas. Jadi asalnya nikmat jadi musibah pula kan. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak akan buang air besar. Jadi jangan fikir dalam surga ada tandas. Wala yamtakhituna, dan mereka tak keluar hingus. Hingus ke, selsema ke, tahi hidung ke, tahi mata ke, korek telinga ke, korek hidung, tak ada. Tengok Allah begitu detail. Qalu, maka sahabat pun bertanya, makan banyak, tak henti, tapi tak berak, tak kencing, kemana pergi makanan? Qalu fama balu at-ta'am, habis makanan tu pergi ke mana? Kan? Kita kalau makan 3 hari tak berak, apa jadi? Pergi hospital lah, operate lah kan? Tapi di syurga makan-makan tak keluar. Maka sahabat bertanya. Qala, Nabi menjawab, jusya'un sendawa. Sendawa tu keluar makanan. Ataupun warishun karashhil al-misk, ataupun keluar daripada ni seperti peluh, tapi peluh tu seperti miski. Miski mana bau kasturi.
Jadi semua makanan yang kita makan 24 jam, dia keluar dalam bentuk sendawa ataupun dalam bentuk peluh. Dan peluh pula wangi. Oh, nikmat tak? Nikmat. Tak ada masa nak belajar tadabbur. Saya pun tak ada masa nak mengajar dah. Semakan je. Oh, nikmat. Sebab itulah sahabat-sahabat bila dia faham ni, dan kalau Nabi tawarkan jihad, berebut nak pergi berjihad. Dia tak fikir dah mati. Sebab apa? Sebab selepas dia mati syahid, nikmatnya jauh lebih besar dan lebih baik daripada dunia. Keyakinan tu menjadikan mereka berlomba untuk syahid. Tapi kita tak yakin. Yang kita berlomba apa dah? Yang bila minum, pergi tandas. Bila makan, berak. Bila bekerja, penat. Yang tu kita berlomba. Kemudian, yulhamuna. Tengok. Yulhamuna, ahli syurga diilhamkan tasbih wa tahmid. Tadi kan? Subhanakallahumma. Allah ilham kepada ahli syurga sentiasa bertasbih dan bertahmid. Kama tulhamuna, sebagaimana mereka diilhamkan bernafas. Sebanyak mana mereka bernafas, sebanyak itulah mereka bertasbih dan tahmid kepada Allah. Puji Allah aja. Nikmat. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 74. Dua ayat, okey. Wasiqah, cuba terjemah. Wasiqah, dan dibawa allazina taqaw, orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Jadi bila sebut masuk syurga je, Allah mesti sebut bertakwa. Syarat utama masuk syurga mesti takwa. Dibawa orang bertakwa kepada syurga zumara. Zumara apa mana? Beramai-ramai. Hatta sehingga iza ja'uha, apabila mereka telah mendatangi syurga tu, wa futihat abwabuha, mana ahli syurga bila sampai depan, betul-betul depan pintu, barulah pintu syurga dibuka. Wa qala lahum, dan dikata kepada ahli syurga tu oleh siapa? Khazanah, penjaga-penjaga syurga, salamun alaikum. Salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu, tibtum. Tibtum daripada tayyib, berbahagialah kamu, fadkhuluha, dan masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Kemudian setelah diucap oleh malaikat tu, apa kata ahli surga? Waqalu, mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi sadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan kepada kami akan janjinya. Allah kata buat macam ni masuk syurga, buat macam ni, oh betul, memang Allah tepat janji. Alhamdulillah. Kemudian Allah juga wa'awrasana, Allah telah mewariskan kepada kami al-arda, bumi. Di mana ni? Dalam surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha', kami boleh pilih mana-mana tempat dalam syurga yang kami nak. Betul tak kita boleh pilih mana-mana syurga yang kita nak? Betul tak? Betul ke tak? Betul lah. Tapi proses pemilihan tu bila? Jangan pilih kat dalam syurga, kat dunia lah. Kalau kita nak tingkat tinggi di syurga, boleh tak kita pilih daripada sekarang? Boleh. Caranya apa? Kalau nak tinggi lagi darjah, hafal Al-Quran. Lepas tadabbur, hafal. Setakat ni berapa ayat dah hafal? Oh, rahsia. Okay. Haitsu nasha. Kemudian Allah kata apa? Fa ni'ma, maka itulah nikmah, sebaik-baik ajrul amilin. Tengok Allah guna perkataan ni. Itulah surga tu yang dijanjikan, mana saja kamu nak silakan, tapi proses pemilihan sekarang. Allah kata itulah sebaik-baik upah, ajru upah amilin, pekerja. Inilah
upah pekerja yang paling lumayan. Apa kerja dia? Engineer? Tak. Apa dia? Pelajar tadabbur? Bukan. Bertakwa. Jadi kerja gaji yang paling lumayan ialah orang bertakwa. Okey. Boleh, ha? Kita balik pada ayat kita. Kemudian wa tahiyyatuhum, dan tahiyat. Apa dia tahiyat? Ucapan penghormatan. Mereka fiha, dalamnya, salamun, salam. Bila mula masuk je dan dalam surga, antara ucapan yang selalu disebut ialah salamun. Siapa yang ucap ni? Siapa yang ucap? 3. 1, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ni surah apa ni? Oh, ingatlah. Kuat ingatan, ha? Cuba terjemah. Salamun, sejahtera, kaulan, kata-kata siapa? Min Rabbir Rahim. Jadi yang pertama yang akan ucap salam pada ahli syurga, Tuhan sendiri. Yang kedua, malaikat. Dalilnya? Dalil. Malaikat juga akan ucapkan salam. Ayat yang lepas, surah Az-Zumar ayat 74. Baru tadi, surah Az-Zumar. Yang ketiga yang akan ucap salam ialah sesama ahli syurga. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Surah apa? Al-Waqi'ah. Cuba tengok, betul ke? La yasma'u La yasma'una fiha lagwan illa qila salaman. Ya Maryam, bukan Waqi'ah lain. Ada. Kila salaman pun ada. Salaman. Ini surah Al-Waqi'ah. Tengok Allah kata apa? La yasma'una fiha. Ahli surga tak akan mendengar dalamnya lagwan. Apa makna lagwan? Kata-kata lagha. Kenapa Allah sebut tak akan dengar perkataan lagha? Sebab Allah nak bagi tahu perkataan lagha tu sebenarnya bukan nikmat. Kadang-kadang kita cakap baik dekan, tapi orang sebelah cakap benda lagha, menyakitkan hati. Itu pun tak ada dalam surga. Malaikat semuanya qila salaman, salaman, salaman. Semua perkataan yang baik yang menyejukkan hati. Mengumpat ke, mengutuk ke, mengatakan. Jadi siapa yang kena umpat, kena kutuk, sabarlah. Masuk surga, habis. Okey? Jadi yang akan ucap salam 3. 1 Allah, yang kedua, yang ketiga ahli syurga. Semoga Allah maj'alna min ahlil jannah. Wa akhiru, dan akhirnya dakwahum, akhir doa mereka. Yang tadi awal kan, subhanakallahumma, akhirnya apa? Doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kesudahan penutupnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Sama dengan ayat tadi kan. Ayat apa tadi? Yang dikata segala puji bagi Allah yang menepati janjinya kepada kami
dan mewariskan kami bumi yang kami boleh tinggal di mana-mana dalam syurga. Alhamdulillah. Surah apa tu? Az-Zumar lah. Az-Zumar 74. Dan ucapan ni yang Allah selalu sebut. Masa Allah mula cipta langit bumi, Allah sebut Alhamdulillah dalam surah Al-An'am kan. Dan bila Allah turunkan Al-Quran, Allah mula dengan Alhamdulillah, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi surah Fatihah pun Allah mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nabi kita berpesan, bila kita dapat nikmat yang baik, kita baca apa? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan bila dapat musibah pun mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Okey, last kali cuba buka surah Fatir. Fatir 34 ke? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Betul. Fatir 34. Okey. Ini kaitan dengan cuba undur sikit ayat 33. Dia ada kaitan. Okey, okey. Jannatu adnin. Cuba tengok. Jannatu adnin, surga adnin. Adnin makna dia kekal. Mukim. Surga yang kekal, yadkhulunaha, mereka akan masuknya, yuhallawna, dan mereka akan dipakaikan. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, yuhallaw bukan mereka memakai, mereka dipakaikan. Nikmat apa tu? Gelantangan pun orang tu pakaikan. Mereka dipakaikan dalam surga min asawir, daripada gelang-gelang. Gelantangan daripada apa? Zahab, emas. Walu'lu'a, dan mutiara. Semua ada, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Siapa yang tolong pakaikan? Kalau lelaki siapa pakaikan? Kalau perempuan siapa pakaikan? Tak ada. Allah kata yuhallawna, mereka dipakaikan. Walibasuhum, dan pakaian mereka pula daripada harir, sutera. Dan kemuncaknya, apa kata ahli surga? Wa qalu alhamdulillah. Mereka berkata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Allazi azhaba annal hazan, yang telah menghilangkan daripada kami segala kesedihan. Bila masuk surga, satu saat pun kita tak akan sedih. Sedih tak ada, dengki tak ada, dendam tak ada. Kemudian inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Apa makna syakur? Kalau kita syukur pada Allah, kita taat. Kalau Allah syukur pada kita, Allah membalas segala ketaatan kita kepadanya. Okey, boleh Jadi insya-Allah ayat malam ini banyak memberi dorongan, motivasi pada kita untuk kita menjadi orang yang terbaik di syurga, insya-Allah. Okay, kita baca satu dua hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Saya rasa muka surat 112 Amalan yang ke-49. Jenazah seorang Muslim yang disolatkan sebanyak 3 saf oleh kaum muslimin. Apa kelebihannya?
Daripada Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu wa yusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Maksudnya, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian ia disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 3 saf. 3 saf solat, melainkan ia pasti masuk surga. Nabi tak sebut saf tu panjang atau pendek. Yang penting 3 saf. Kadang-kadang masjid besar kan, orang yang solat 30 orang, buat 3 saf. Jangan buat 1 saf, penuhkan 1 saf. Sebab Nabi sebut 3 saf, tak mesti panjang. Perawi berkata, bila Malik melihat orang yang akan menyolatkan jenazah sedikit jumlahnya, ia membagikannya menjadi 3 saf. Disebabkan hadis tersebut. Imam Tirmizi mengatakan, hadis mengenai bab ini juga diriwayatkan daripada Aisyah, Ummu Habibah, Abu Hurairah dan Maimunah isteri Nabi SAW. Al-Munziri dan Imam Ad-Dimyati mengatakan, sabda Nabi SAW, illa aujaba, maksudnya adalah wajib baginya syurga. Ucapan takziah kepada orang Islam yang ditimpa musibah kematian. 50. Bertakziah. Takziah ni ialah menggembirakan orang. Biasa kita kalau ziarah orang mati, kita tak gembirakan dia. Kadang-kadang cara kita tanya soalan mengingatkan dia balik kepada peristiwa sedih. Kenapa mati ni? Sakit. Berapa hari dah? 3 hari. Bawa pergi hospital tak? Itulah dia kata dah. Jadi kadang-kadang ayat kita bukan menggembirakan dia. Ada ucapan menggembirakan. Nabi sebut dalam hadis, tapi dalam buku ni tak ada. Kita baca hadis daripada Amir bin Hazmin radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasallahu subhanahu min hulalil al-qaramah yaumal qiyamah." Maksudnya, tidak ada seorang mukmin yang mengucapkan takziah, iaitu menghiburkan kepada saudaranya atas satu musibah yang menimpanya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memakaikan perhiasan kemuliaan kepadanya pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ni Nabi tak sebut ucapan takziah apa dia. Yang penting apa dia? Kita menggembirakan, sabar. Sesungguhnya siapa yang bersabar dapat ganjaran yang besar, kan? Semua kita akan meninggal, tidak ada seorang pun yang akan kekal kat dunia. Jadi daripada kita bersedih, lebih baik kita bersabar supaya kita mendapat ganjaran. Itu pun kita akan dapat kelebihan di akhirat besok. Cuma Nabi ada sebutkan dalam satu hadis yang lain, antara ucapan takziah yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ma akhas. Maksudnya sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil. Ya Allah ambil daripada kematian, milik siapa? Milik dia. Walahu ma a'ta, dan bagi dia juga apa yang dia beri. Yang dia beri pun dia punya, yang dia ambil pun dia punya. Jadi tak ada sebab kita nak bersedih. Kemudian Nabi kata falyasbir wal yahtasib. Sepatut yang kamu buat apa dah? Satu, sabar. Yang kedua, yahtasib, sabar dan mengharapkan ganjaran pahala. InsyaAllah kamu dapat pahala. Itu antara ucapan yang diajar oleh Rasulullah SAW bila ada kematian. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله ترق جنانه وتنل